Pemimpin pemuda PAS menfitnah lagi sahabat semua untuk pilihan raya negeri di Negeri Sembilan. Dan pemimpin PAS ini yaitu Afnan Hamimi membuat satu kenyataan mengatakan sejak DAP berada dalam kerajaan negeri, kedudukan institusi yang ada di Negeri Sembilan katanya sering berdepan dengan berbagai konflik sehingga mencetuskan pertemuan melibatkan undang yang 4. Itu antara kenyataan daripada Afnan Hamimi, Ketua Pemuda PAS ini, sahabat-sahabat semua. Dan kalau kita lihat juga bukan saja Afnan Hamimi, tapi ini adalah antara satu alasan yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional untuk menarik sokongan dan bersekongkol dengan PAS untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. UMNO mengatakan mereka tidak menyokong Aminuddin karena beliau campur tangan dalam isu adat. Jadi ada dua tuduhan. Yang pertama kononnya semenjak DAP menjadi dalam kerajaan, ada dalam kerajaan di Negeri Sembilan, kononnya berbagai konflik yang berlaku. Itu tuduhan yang pertama. Yang kedua adalah UMNO dikatakan tidak lagi menyokong ataupun menarik sokongan Menteri Besar Aminuddin karena terus campur tangan isu adat. Ini tuduhan yang kedua. Yang pertamanya DAP, yang kedua adalah Menteri Besar Negeri Sembilan. Isu undang bukan di bawah kuasa Menteri Besar. Jadi ini antara perkara-perkara yang sedang hangat ditunggang oleh UMNO Barisan Nasional dan rakan komplot mereka yaitu Parti PAS, sahabat semua. Namun hari ini saya ingin membawakan Anda sahabat semua untuk mendengar adakah benar dakwaan dan juga fitnah tuduhan yang dibuat oleh Parti PAS dan juga UMNO Barisan Nasional. Sahabat semua, jangan terpedaya dengan hantu politik. Kerana kita tahu hantu politik seperti pemimpin-pemimpin PAS, UMNO Barisan Nasional sanggup melakukan apa sahaja demi untuk tujuan politik dan juga untuk merampas kerajaan, sahabat-sahabat semua. Itulah yang sering mereka lakukan. Jadi hari ini saya ingin membawakan Anda satu pendedahan daripada orang di dalam istana itu sendiri yang menyatakan dia merasa kesal dengan perbuatan politikus-politikus sampah masyarakat yang campur tangan dalam isu adat dan perlembagaan di Negeri Sembilan. Ingat sahabat semua, dua dakwaan tadi DAP menyebabkan tercetusnya krisis adat dan perlembagaan Negeri Sembilan. Itu tuduhan daripada Parti PAS dan juga Afnan Hamimi. Tuduhan yang kedua tadi ialah kononnya campur tangan Menteri Besar dalam isu krisis adat dan juga perlembagaan. Benarkah YB Aminuddin dan juga DAP, Parti DAP menjadi pencetus kepada krisis ini? Jadi ayo kita lihat kenyataan daripada orang dalam istana di Negeri Sembilan ini. Mencuba pada keadilan. Sekarang ni tali pengikat tu mana? Tali pengikat tu tak dileraikan, tak diputus, macam mana dia boleh mancung? Tu satu bab. Landasnya mana? Landasnya tiada. Landas tak ada. Tu yang pancung semua orang pancung MB, pancung tu semua nak pancung. Baik. Bercakap tentang MB tadi, kita nak luruskan juga pemahaman. Ada yang mengatakan MB ini mengacau adat. Kacau ganggu adat. Okey. Itu pertama. Kalau boleh jawab sekali Yang Mulia Datuk. Dan mereka juga mengatakan patutnya apabila 4 undang itu telah membuat keputusan menurunkan tahta seorang raja, MB itu sepatutnya jadi rubber stamp saja untuk mengikut, dan MB tidak mengikut adat kerana tidak mengikut kata 4 undang itu. Pandangan Datuk. Okey, begini dalam kemulut krisis perlembagaan dan pertemuan kuasa antara 4 undang ni, Mission accomplished. pertemuan kuasa antara waris dengan undang dengan tuanku ni.
sebenarnya kan saya simpati tau dengan Tok Min ni, MB Tinggi Suan. Saya betul-betul simpati dengan dia. Sebab dia betul-betul mangsa keadaan. Bagaimana tu? Menteri Besar sebenarnya dia memang tak campur. Tak campur ya? Dia memang tak campur sebab sebenarnya gini tau, sebenarnya orang politik tak boleh masuk campur hal adat. Sebab macam saya cakap tadi kan, ini saya boleh cakap sikit ni, benda-benda ni orang politik tak faham. Bila orang politik mencampuri benda yang tak faham, nanti macam mana? Okey, dan Menteri Besar Negeri Sembilan Tok Min ni ataupun Datuk Seri Aminuddin Harun ni, dia tahu limitation dia kat mana. Kenapa dia nak masuk campur benda dia tak faham? Sebab tu dia tak masuk campur. Adat selesai kat adat lah. Jadi memang daripada awal Menteri Besar tak campur. Dia langsung tak campur. Tapi keputusan Dan dia apabila Datuk Undang kata, yalah, yang sokol undang ni lah, yang kata ni nak menurunkan tata tuanku atas alasan sekian ni, Menteri Besar sebagai orang yang turut ada kuasa untuk menguatkuasakan penurunan tahta itu, mesti dia nak justify. ya. Sekalipun aib, tapi tak boleh ke cakap privately dengan MB. Saya difahamkan Saya difahamkan. MB sampai sekarang tak tahu Kenapa nak diturunkan? kenapa nak diturunkan Tuanku Mukhris. Sampai sekarang MB tak tahu. Dan pendengaran inquiry penuh sebagaimana dalam undang-undang Tak tahu. tubuh Yang juga. saya difahamkan begitulah. MB tiada sebenarnya tak tahu. langsung. Kenapa? Why? Sebab MB pun takut kalau dia turunkan sign, Tidak betul prosedurnya. dia kena menjawab. Oi, parah nak menjawab. Dia kena menjawab dengan majlis raja-raja. Ya. Dia kena menjawab dengan peguam negara. Dia kena menjawab dengan PM. Kalau dia turun sign bodoh, malu dia. Apa standard dia, taraf dia sebagai Menteri Besar? Dia adalah ketua kerajaan negeri. Kerana dalam perlembagaan juga ada peruntukan kerajaan untuk memastikan daulat raja itu dijaga ya. Betul. Dan satu lagi bercakap pasal penurunan raja ni. Saya ingat saya ada semak lah undang-undang tubuh negeri-negeri lain. Hampir semua negeri-negeri lain pun ada syarat yang sama. Sama. Mesti ada sign MB. Betul. Sebab hanya kerajaan saja yang boleh menguatkuasakan. Yalah. Mesti ada sign MB. Tapi itulah, wajar atau tidak tanda tangan itu diturunkan, tu kena hati-hati. Sebab bila kita, keputusan besar sebegini, 100 tahun pun orang akan bercakap kalau kita salah. Betul. Kalau kita betul tak apa, kalau kita salah Ya, betul. malu. Jadi dari segi adat dan pemahaman Datuk sendiri mengenai polemik ini, memang tindakan Menteri Besar itu bertepatan dengan adat dan juga perlembagaan untuk Saya ingat gini lah, Menteri Besar ni yang saya nampak lah, dia tidak masuk campur. Dia cuma perlukan justifikasi yang betul-betul kukuh sebelum dia nak untuk tanda dia tangan memulih menurunkan tanda tangan ni. proklamasi Yang itu. malangnya justifikasi yang kukuh itu gagal diberi kepada Menteri Besar tu. Simple. Baik Datuk. Saya tahu Datuk juga berpengalaman lama dan pernah juga tengok bagaimana Menteri Besar dulu handle perkara isu berkenaan. Kita juga baca di Dada Akhbar yang ini bukan pertama kali undang dipecat. Pertama kali Yang Tuan dipecat, yang modern history yang kita tahu, tetapi bukan pertama kali undang dipecat. Dan Menteri Besar terdahulu juga pernah terlibat dalam pemecatan undang itu. Apa beza, kalau boleh saya tahu, dulu dan sekarang? Kenapa sekarang jadi isu Menteri Besar tak boleh campur adat? Dia begini, Menteri Besar ini bercakap pasal peranan Menteri Besar dalam hal-hal adat, termasuk pengosongan penyalam pesaka undang ini. Kita rujuk balik pada Fasal 16. Saya ingat Fasal 16/2 tak silap saya. Fasal 16/2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, yang mana dalam tu menyatakan Menteri Besar boleh memohon kepada Dewan lah untuk diminta nasihatnya. So dengan kata lain, MB ada power untuk memberi pandangan. Tapi macam saya cakap tadi lah, sekadar memberi pandangan sahajalah. Dan kalau Dewan Keadilan menerima pandangan Menteri Besar tu untuk dijadikan nasihat, maka itulah yang berlaku. Tapi bercakap balik,
dia kena baca balik. Pasal 16 tu kena baca balik dengan pasal 14 tu. Pasal 14 tu tetap mengatakan kuasa di luar. Di luar juga So MB pun bercakap ke, tak bercakap ke, tetap tidak boleh mengatasi kuasa di luar. Di luar itu sendiri. Baik, itu dia pandangan panjang lebar. Kita juga dapat cerita-cerita yang tak pernah didengar luar sana daripada orang dalam luar sendiri. Betul. Terima kasih. Alright, sahabat semua, kita telah mendengar ya penjelasan daripada seorang yang memang duduk dalam istana dan yang terlibat ya di dalam isu seperti ini, sahabat-sahabat semua. Namun apa yang mengejutkan kita apabila yang ketua pemuda PAS menuduh DAP sebagai punca ketidakstabilan ataupun krisis. Lepas itu UMNO menuduh Menteri Besar campur tangan. Sudah dinyatakan tadi, ya tidak ada kaitan pun dengan DAP. Tidak ada kaitan pun kesalahan campur tangan daripada Menteri Besar. Dia hanya melakukan tanggungjawab beliau sebagai Menteri Besar. Oh, sign atau tidak sign, dia perlukan justifikasi yang tepat, yang benar, yang jelas, barulah beliau sign. Nah, itu sebenarnya yang berlaku. Tapi apabila dia tidak sign, kononnya campur tangan. Lepas itu UMNO jadikan alasan untuk tarik sokongan, sahabat-sahabat semua. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa semua itu adalah alasan. Dan Tokmin langgar adat sudah kita jawab tadi bahwa tidak ada satupun tindakan yang dibuat oleh Tokmin yang boleh dikatakan menyalahi undang-undang. Soalnya di sini sahabat semua, bagi saya ini cuma alasan UMNO yang berkomplot dengan PAS untuk menjatuhkan YB Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, ya dengan alasan kononnya campur tangan. Tapi sebenarnya ya memang mereka untuk mahu menjatuhkan dan sekaligus untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang. Ya, apabila 14 adun UMNO termasuk Jalaluddin alias dalangnya dan juga Muhammad Hasan, mungkin juga penasihatnya, menarik sokongan PAS, ya begitu pantas menghantar SD untuk memberikan sokongan. Jalaluddin alias pula mengumumkan sudah cukup majority untuk menubuhkan pintu kerajaan pintu belakang, atau yang dikatakan oleh Zaid Hamidi sebagai kerajaan atap baru. Jadi ini semua rancangan yang sengaja dilakukan oleh politikus sampah masyarakat seperti UMNO, PAS dan juga geng-geng Parti Hamzah Zainuddin, wawasan sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi salam sejahtera, baru kita berikan salam. Ya, kita sudah membincangkan isu ya pembohongan, penipuan dan juga dakwaan fitnah oleh pemimpin PAS, kononnya DAP, ya UMNO, kononnya YB Aminuddin menjadi puncak kepada semua perkara ini. Jadi ceritanya bermula ya apabila Afnan Hamimi daripada Parti PAS mendakwa kononnya sejak DAP dalam kerajaan di dalam Negeri Sembilan, institusi adat kita mula berdepan dengan konflik. Kononnya DAP lah puncak pertembungan undang yang 4. Tetapi Liana Marzuki ingatkan satu perkara penting yang nak turunkan atau yang pecat Yang Tuan Besar itu bukannya bangsa lain tetapi bangsa kita sendiri katanya. Ini jelas sahabat semua, bukannya bangsa lain, bukannya DAP, bukannya orang Cina tetapi bangsa mereka, bangsa kita sendiri kata Liana. Siapa dia? Orang Melayu, dan juga mereka yang mencucuk dan menggunakan isu ini untuk menjatuhkan kerajaan ini juga adalah orang Melayu, Parti UMNO yang katanya berjuang demi menegakkan adat dan perlembagaan. Tapi sahabat semua, mereka jugalah yang menggunakan isu ini untuk kepentingan politik dan juga matlamat politik mereka. Kemarin sahaja seorang penyokong tegar daripada Parti UMNO telah ditahan oleh polis kerana ia membuat satu kenyataan yang boleh dianggap kenyataan ugutan.
Ya, kau tanya tinggal 3 kali Jumat je lagi. Maksudnya apa sahabat semua? Kalau UMNO dan PAS dan sekutu mereka yang lain berjaya menjadi kerajaan di Negeri Sembilan, apa yang bakal mereka lakukan? Adakah ya dalam masa 3 minggu itu mereka akan menyingkirkan Yang Tuan Besar sahabat semua? Jadi siapa sebenarnya yang mewujudkan ketidakstabilan, ketidaktentuan dan krisis? Bukannya DAP. Sebaliknya politikus-politikus sampah masyarakat seperti mana Parti PAS, UMNO dan sekutu mereka sahabat-sahabat semua. Jadi siapa yang mewujudkan konflik ini? Sekali lagi sahabat semua, tepuk dada, tanya selera. Dan paling menarik apabila Liana sendiri berkata ini bahana Anda terlampau guna hantu dalam politik. Akhirnya orang tak takut sudah. Korang setuju tak sekarang pengundi tak bijak? Kita dah tak makan sama dengan cerita-cerita yang menakutkan bangsa kita. Nak tahu apa yang pemimpin boleh buat untuk negara? Bukan siapa yang lebih pandai mereka cerita tentang hantu. Kata Liana Marzuki, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah ya. Kita nampak bagaimana keterdesakan UMNO dan PAS ya untuk menunggang isu ini untuk menakutkan rakyat. Tapi hari ini seperti mana juga dinyatakan oleh Liana, rakyat sudah bijak menilai yang mana satu benar, yang mana satu cerita dongeng untuk tujuan menakutkan orang ramai bagi meraih undi sahabat-sahabat semua. Jadi kesimpulannya, jadi persoalannya, sampai bila kita nak biarkan politik macam ini? Institusi adat adalah maruah kita. Jangan jadikan ia modal politik murah. Saya nak tanya sahabat semua yang ada di luar sana, ya, adakah korang rasa, adakah kamu orang rasa naratif kaum yang dibuat oleh UMNO dan PAS ini masih berkesan di dalam rakyat, khususnya rakyat Negeri Sembilan, ya, dalam kita menghadapi pilihan raya negeri ataupun pilihan raya yang akan datang? Itu soalannya. Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Atau rakyat memang sudah bosan dengan cerita-cerita dongeng, fitnah, dakwaan, menunggang isu bangsa dan agama, sekarang ini mengaitkan institusi diraja. Kononnya DAP lah yang menyebab ketidaktentuan semua ini. Sedangkan hakikatnya yang mahu menjatuhkan Yang Tuan Besar itu siapa sahabat semua? Adakah bangsa Cina? Adakah parti DAP? Tentu sekali tidak sahabat-sahabat semua. Tetapi sahabat semua inilah yang memilukan kita. Ya, apabila pemimpin PAS ini hanya nampak tai mata di orang lain, tapi kedua-dua biji matanya itu yang mempunyai tai mata yang begitu besar, dia tidak perasan sahabat-sahabat semua. Itulah tindakan memalukan pemimpin-pemimpin daripada UMNO Barisan Nasional dan sekutu berkomplot dengan UMNO ini adalah PAS bersama Wawasan. Ya, kalau sebelum ini bersama Bersatu, tapi sekarang ini sudah ada parti baru, Wawasan sahabat semua. Wawasan apa yang mereka ada? Wawasan untuk menjadi kerajaan. Dengan apa? Dengan cara menjatuhkan kerajaan yang ada dengan cara tebuk atap, menukar atap baru kata Zaid Hamidi, dan inilah yang terpampang di hadapan kita. Kita dipertunjukkan sekali lagi kegilaan politikus-politikus sampah masyarakat yang hanya tahu ya menyalahkan orang lain, tapi sebenarnya untuk kepentingan politik mereka semata-mata. Jadi itu sedikit tambahan daripada saya. Sahabat semua, adakah Anda setuju atau tidak? Sekali lagi Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.